Apa kabar kita semua? Wih, Assalamualaikum Ame. Alkum. Kejap. Boleh nampak bibir. Hari ini Melaka hujan. Suara abang jelas tak? Siapa seorang ni? Ada seorang sahaja. Siapa Mesti Amir. Amir. Amir dengan Sabri. Hari ini suara abang jelas. Muzaffar ni yang Kuim tu jelas. Hari ini apa? Hari ini hujan. Allahumma salli ala Muhammad. Hujan dekat luar. Yalah, takkanlah dekat dalam kan hujan. Kelakar lah kau Azri. Orang ni 2 orang sabar. So abang siap sabarlah. So setakat ni apa khabar semua? Lepas tu ada soalan. Soalan apa-apa je lah. Kalau abang tahu abang tak jawab. Kalau abang tak tahu abang try jawab. Lambat tak masuk message kamu? Kah baru tu jelas tu? Ke internet tak laju? Takut juga cap sendiri kan? Kalau abang, kau tanya abang kan pasal rukun solat kan, ada 13 perkara. Doa iftitah tu sunat. Jadi tidaklah membatalkan solat kan. Solat sah. Sebab 13 rukun solat tu tiada doa iftitah. Maksudnya
doa iftitah tu sunat. Abang ada cek tadi pagi ke atau semalam? Semalam abang ada cek. Waalaikumsalam wafi. Tak rujuk semula dalam abang buat pembacaan lah, cari ke di mana-mana. Lepas tu abang akan bagi tahu. So wafi doa iftitah, tapi sebaiknya bacalah doa iftitah tu. Kan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang seronoknya kalau live pagi-pagi sebab kurang orang dan haters belum bangun lagi waktu ni. Puncak perkembangan. So abang mau kongsikan satu perkara lah juga. Abang mau kongsikan berkenaan tawassul. Tawassul ni, kalau untuk pengetahuan semua, tawassul ni adalah satu kaedah di mana kalau kita buat sesuatu perkara, sebelum abang bagi tahu apa tu tawassul, tawassul ni abang dapat, wah, quote sentap. Siapa ni? Siapa sentap ni? Sebelum cerita pasal tawassul tu, quote sentap. Sama. Semalam KO1111 masuk. Dia masuk sekejap gitu kan. Ya, enggak. Ada tak quote sentap. Quote sentap ni siapa ya? Mau juga abang berkenalan. Alah. Jadi Sabri dan juga quote sentap. Tak tahu lah quote sentap ni siapa ya. Okey, berkaitan dengan tawassul. Tawassul ni adalah satu kaedah yang abang dapat, yang diajar oleh ustaz abang, iaitu kita macam kita menggunakan sesuatu untuk minta pada Allah, macam tu lah, macam perantara. Dia ada tiga peringkat tawassul. Peringkat pertama, kalau abang tak silap, pertama kita terus minta dengan Allah, ya Allah, kau kan yang maha memberi, sudi kiranya kau memberikan, macam tu lah tawassul pada Allah. Tawassul pada kita bertawassul, maksudnya kita macam menumpang lah, macam tu, menumpang keberkatan daripada Nabi, Rasul, macam tu. So kita bertawassul dengan tu. Orang-orang baik lah yang kedua ni. Dan yang ketiga, tawassul ni adalah kita bertawassul, kita macam mengambil keberkatan ke atas perbuatan baik yang pernah kita buat. Jadi masa abang di Kelantan dulu, Ustaz Rahim ni, dia ajar ya kaedah yang ketiga tu, iaitu tawassul dengan kebaikan yang pernah kita buat. Jadi antara kaedah yang dibuat, yang disarankan, Kak Ji. Assalamualaikum Kak Ji. Arin tengah kongsi pasal tawassul. Arin pernah kongsi dengan akak tak pasal tawassul? Okay. So selamat datang Kak Ji. Pasal Fingo tu nanti Arin fikir-fikirkan. Sebab Arin mencari nak beli barang yang cepat sampai. Sajo. Arin tengok barang tu lah sampai dalam 18 hari. Lamanya. Aku dah nak balik ni. Oh ya Kak, Arin flight ke Sabah 20 Mei. Bye. Ada lagi Kak Ji tak? Ada Kak Ji. So berbalik kepada tawassul tadi. Tawassul tu Ustaz abang ajar, di mana tawassul ni adalah satu benda. Pernah kan tak?
Tawassul ni adalah satu benda yang kan ada 3 peringkat tadi, Sabri. Okay, Allah, Rasul dan juga kebaikan kita sendiri kan. Rasul ni Rasul dengan orang-orang baik semualah. Ezli, Assalamualaikum. Macam tu. Lepas tu Ustaz Rahim, lepas tu dikongsikan oleh Ustaz Zulkarnain kalau abang tak silap, masa abang di Kelantan dulu Ustaz tu. Jadi contoh macam kita kan student ataupun sebagai hamba Allah lah, tapi kalau paling dekat student lah. Bila yang ready stock, hihihi. Wah, dapat tadi kuih. Kak, semalam Arin beli tiket flight. Arin tak ikut Queen sebab kalau Queen lambat sikit. Jadi berbalik kepada cerita itulah, beli ready stock. Berbalik kepada cerita tawassul tu, abang bagi contoh berkaitan tentang abang bagi contoh tentang seorang pelajar. Okey, pelajar. Kau mau exam, tiba-tiba kau lupa. Macam yang aku ada study tapi aku lupa. So, ustaz kami ajar, dia cakap kalau kamu tak dapat jawab waktu tu, kamu sudah usaha dan semua, tapi lupa, bertawassullah kau seketika, iaitu kau letak pen, kau terus ingat semua kebaikan yang pernah kau buat. Kau tulislah, bukanlah tulis, kau cakap, ya Allah, aku dulu pernah tolong agamamu dalam satu program ni. Ya Allah, aku pernah buat ni. Kau senaraikan semua kebaikan yang kau pernah buat. Aku pernah tolong agamamu. Dulu aku ada buat baik. Aku ada sedekah dengan orang ni. Aku ada gini. Cakaplah dengan Allah. Lepas tu, bila kita sudah senaraikan kebaikan yang pernah kita buat, lepas tu kita akan bagi tahu, ya Allah, aku sudah banyak buat untuk agamamu. Sudilah kiranya kalau untuk exam ni kau bagi aku ingat balik apa yang aku belajar, macam tu, ataupun permudahkan urusan aku untuk balik ke Sabah, macam tu lah. InsyaAllah benda tu atas usaha kita juga menjadi. Kalau abang sendiri menjadi, dan benda ni pun abang pernah kongsi dengan adik-adik usra abang di SMK Kolombong. Di mana lagi abang kongsi pernah. Abang just bagi pengisian ataupun abang just bagi cara. Lepas tu kamu sesuaikan dengan diri kamu masing-masing menjadi. Adik-adik usra abang yang abang ingat antaranya macam Samsul pernah juga join live. Samsul, Fakrullah itu antara adik-adik abang yang pernah bagi tahu abang, yang macam abang share. Lepas tu abang tak ada cakap nanti lepas exam ni, nanti mau dekat exam, pergilah kamu kasih tahu, pergilah kamu buat tawassul ni. Lepas tu sekalinya abang dalam 2-3 hari lepas orang exam, lepas tu ada yang message, bang jadi bang, tahukah poin tawassul ni sebenarnya apa? Nama aja unik kan. Cuma tawassul ni adalah kaedah untuk kita bertenang sebentar. Apa-apa benda, kan abang pernah cerita, setiap hujung live kan abang akan cakap orang tenang selalu menang. Orang tenang kan selalu kalau kita hilang barang, coba kau solat, jumpa tu barang. Sebab kita bertenang. Tenang ni dia akan macam, kalau kita tak tenang ni macam huru-hara hidup. Coba kau tenang, barang tu aku letak di meja tu, macam tu lah. Okay, Ezli, siapa lagi 3 orang ni dalam ni? Wah, quote sentap tadi sudah keluar. Quote sentap, kata-kata sentap. So Kak Ji, Ezli dengan Sabri, untuk setakat perkongsian itu, actually perkongsian yang pasal tawassul ni, dia ada cerita sebenar dia, di mana kaedah tawassul ni terjadi. Okay, cuma yang nantilah untuk pengisian yang betul-betul abang mau bagi pengisian, abang akan cerita secara detail lah. Dia berkisar tentang kisah para sahabat yang dipanggil bernama, abang lupa lah, Abdul Abbas kah? Abang pun lupa. Abdul Abbas, macam tu lah. Antara sahabat yang dikagumi oleh Khalifah masa dulu. Macam tu. Lain rasanya tak pakai earphone. Sebab kita dengar balik suara kita, jadi macam kalau pakai earphone. Hello Kak, tengok Kak, kesian Kak, kenapa Arin nak beli
Arin nak beli earbuds. No, tengok. Kesian. Dah lama dah benda ni, 2 tahun lebih. Tak rosak. Tapi dia punya longgar lah. So ada soalan setakat ni, benda yang kita nak bincang. Mungkin ada benda yang kau mau tahu, ada benda yang kau mau tertanya-tanya. Macam tu. Cepat tanya, cepat. Sebenarnya untuk hari ni pula, kenapa abang live pagi-pagi ni, sebenarnya abang ada tempahan design daripada klien abang. Kiranya mau buat lepas subuh. Ngantuk. Lepas tu bila ngantuk, macam mana aku mau kasih next semangat? Apalagi buat live lah. Beli yang tak ada wire dah. Kesian gila. Tak jugalah kesian kak. Okay je pakai. Cuma yang macam, why not? Why not reward diri kan kak? Alhamdulillah. Kalau bercerita pasal rezeki kan kak, Arin untuk dalam PKP ni duduk rumah je pun, alhamdulillah. Tempahan design tu alhamdulillah. Okay, untuk pengetahuan semua adik-adik yang ada di dalam ni, abang kan graphic designer, abang ni adalah designer. So abang ada ambil tempahan jugalah dengan satu sahaja klien abang. Abang tak buka lagi untuk klien-klien yang lain. Abang baru satu je. Tapi satu ni pun dia punya tempahan design. Baru-baru ni minggu satu, minggu kedua, apa ni kak? Kak je mestilah ada dalam ke? Minggu satu hingga kedua, Arin ada tempahan design dekat 29 tempahan design. Logo akak nanti ada masa buat dah. Okay, logo akak RM250. Tak ada lah. Logo yang nantilah, nanti Arin cari balik. Thank you. Sebab kenapa dia itulah kan servis kan kak. Salah satunya macam contoh kan, Arin yang buat design patutlah kena juga ada upah kan. Jauh. Sebab yang design Arin buat yang 29 design tu memang huru hara kak. Huru hara hidup. Bilik ni dah macam bilik office. Kejap-kejap buka laptop, kejap-kejap betulkan. Assalamualaikum Sofiana ada di dalam ni kan? Sofiana, hari ni kau ada, semalam tiada. Semalam ada tengok kan live Sajo tu abang tak boleh kasih hilang sudah tau. Sajo daripada itu macam ayat gurau-gurau abang dengan adik-adik abang di Kelantan bah. Sajo sampai sekarang tak boleh kasih hilang. Sajo. So Sofiana yang ada di dalam ni, assalamualaikum semua. Ada soalan? Kita macam borak-borak bercerita-cerita. Kalau semalam lebih kepada heboh-heboh sikit. Hari ni kita tenang-tenang dulu. Dengan fasa untuk abang membiasakan tak pakai earphone. Selalu pakai earphone kan. So kalau earphone ni kita tak dengar sangat suara. Kalau buka ni, tengok telinga sapang ni. Dulu telinga abang begini. Tapi sekarang so ada 3 orang lagi. Siap, sudah keluar tadi ya. Okay, ini santai-santai je lah pagi-pagi ni. Semua orang morning person jam 8. Kiranya mau lepas subuh tadi buka live. Tapi mau cari ilham design ni kan. Alhamdulillah. Mungkin sebabkan yang design yang Arin buat 29 design tu kak. Sebab sebab Arin bekerja dengan dia. So, murid kira dia tempah dengan Arin. Lepas tu kira bekerja dengan dia juga lah kan. So benda tu pun dia nak urgent. Jadi sebab dia letakkan due date, macam tu lah. Itulah rezeki. Yang part paling best tu kak bila dia cakap macam ni, total payment berapa? Baru turn on noti bang, sebelum ni tak tahu macam mana turn on. Ya kan, abang pun baru tahu juga benda-benda macam tu. Contoh kita follow dengan satu kita punya idola. Contoh abang idolakan Kak Fin Jamal kan. Abang tekan yang button following tu kan. Tekan, lepas tu kita get semua benda. Macam notification, story,
story, lepas tu macam feed semua benda yang apa ya Kak Fin buat tu semua kita akan tahu pertama macam tu lah. Jadi kita akan tahulah. Kita akan tahu apa yang orang buat apa semua. Dan kamu juga lah abang pesan dengan kamu semua, tips juga. Kalau semalam abang cerita pasal YouTube, baru-baru ni abang ada cerita pasal YouTube yang cerita pasal kamu subscribe lah semua channel-channel YouTube yang bermanfaat, supaya bantu, sebab benda tu akan menjadi saham untuk diri kita juga. Kalau semalam Arafat join live, adik-adik cih, tapi orang yang antara pemula, dia masuk sekejap je, Sofik masuk sekejap je, dia tengok handsome, dia keluar. Once Amal ambil data yang aku scroll tu untuk live, macam tu lah. Macam sekarang live kan kita berkongsi dan sebagainya, sekurang-kurangnya adalah benda yang abang boleh kongsi dengan kamu semua kan. Itulah. Jadi rata-ratanya followers abang ataupun nombor yang abang save semua orang yang abang kenal. Jadi kita sudah kenal berdepan. Jadi apa kiranya tidak salah untuk kita boleh menyambung silaturahim tu di dalam phone. Bukan kita macam jadikan pertama ni kita kenal dalam handphone, lepas tu kita keluar. Atas pilihan orang lah. Ada orang cantik, dia berkenalan dulu di handphone, di IG dan sebagainya, barulah jumpa di luar. Situasi spontan yang kamu buat ramai-ramai, yaitu kawan abang kan dia tengah down, dia tak masuk lagi sekarang. Takut dia masuk, nanti kecewa pula dia kena kutuk. Enggak lah. Abang ada kawan yang dia dalam fasa kegelapan. Maksudnya, baru lucunya kan dia macam dia macam-macam cerita dia kami tahu. Sebab dia belajar Queen, dia sudah berhenti. Tapi dia masuk live semalam, lepas tu dia adukan macam-macam, dia menangis lah apalah kan. Dan abang sangat kagum dengan beberapa orang yang bertindak terus cakap, kau lalui je apa yang kau rasa, sabar je, itulah kehidupan, nikmat kehidupan tu. Kita punya, wow, vibe tu yang alhamdulillah abang dapat bentuk lah dalam live IG ni. Cantik sebab dia tengah terus tu tambah-tambah jawapan, tambah-tambah jawapan. Kepada yang mungkin semua ni orang yang biasa ikut abang live kan, ya Rusadin,
bercerita, kita santai-santai je bah. Live ni macam kalau kita dapat buat secara serius, kita buat serius lah kan. Lagipun ada lagi kan live-live sebelum ni kan semua abang buat yang berpengisian. Tidak salah untuk kita santai-santai. Lepas tu abang ada terfikir apa ni? Abang mau live dengan Mimi Perry. Abang ada tengok Mimi Perry tu, Mimi Perry, Perry. Mimi Perry. Abang tengok semalam macam ada orang save apa semua kan. Kedukaan dalam diri dia. Tak sampai dalam beberapa minit ke apa semua gitu, scroll tu Mimi Peri tu update yang dia terima kasih dengan media di Malaysia sebab up pasal cerita dia yang betul yang dia tu menanggung penderitaan tapi dia tutup yang wah macam tu lah. Abang ada cerita apa ni dengan kamu-kamu ni yang dalam ni? Baru-baru ni abang ada siapa yang follow abang punya IG story? Ada kamu follow kah? Yang abang ada video call dengan apa? Abang ada video call dengan YouTubers Malaysia. Ada kamu perasan? Kamu jawab dulu ada baru abang akan bagi tahu cerita. Kalau ada lah, kalau tiada buat macam mana? Ada lagi wallpaper baru. Abang tengah cari bahan nih. Semangat datang sudah kan? Nah, bila abang desain, abang akan cari bahan. Selalunya abang akan desain selepas subuh. Lepas tu dalam desain ni juga buat bang apa? Dalam buat desain ni juga macam abang ada klien kan, klien abang kena bagi tahu apa yang dia mau. Jadi abang boleh tahu apa desain paling best tu kalau dia ada bagi contoh lah. Terus senang abang boleh buat idea macam-macam. Ada kamu tengok abang punya IG story berkaitan tentang abang ada call orang abang bervideo call dengan Insta famous pula dengan YouTubers Malaysia. Salah satu. Ada kan? Ada. Lagi satu abang sudah mandi ya. Sudah mandi. Ini bukan baju semalam. Baju semalam hijau lain. Ini hijau lain. Ada kan ni? Macam tiada aja kamu ni. Respon dulu. Baru abang kongsikan. Pasang musik kali kan. Hakimi. Assalamualaikum Hakimi. Alah. Gelap pula. Hakimi, Assalamualaikum. Okay lah, sebelum abang kongsikan pasal bukanlah secara penuh abang cerita, tapi abang cerita sikit-sikit je. Amboi kau live dengan Mimi Peri. Dia tengah malam betul pada buat live. Abang ni kan, abang suka buat live ni pagi. Malam-malam sikit. Kalau ada rezeki lah abang live dengan dia. Kak, chat kamu ni lambat masuk. Mesti kamu akan, kenapa abang Arin diam ni? Okay, berkaitan dengan abang kongsi sikit je lah ya pasal yang abang ada beranikan diri abang untuk video call dengan salah satu YouTubers Malaysia. Sebenarnya kan abang kan dalam fasa kalau yang tahu cerita macam kalau ada Khalif sekarang ni pun dia tahu cerita tu yang abang akan untuk semua live abang ni abang akan save. Abang tak akan save di Telegram. Abang akan tukar idea untuk semua save di YouTube. Alang-alang
apa tu, alang-alang kamu mau tengok, alang-alang kita macam share dengan semua juga. Sebab kita kan cerita pasal hati, cerita pasal keyakinan diri, cerita pasal macam mana berdepan dengan musibah, nikmat kan. Jadi macam benda tu pun boleh dipakai untuk semua orang. Jadi why not kita letak di YouTube. Jadi di tengah-tengah abang mau buat YouTube channel ni, setup apa semua untuk pengetahuan semua. YouTube channel abang sudah siap, tinggal di upload video sahaja. Jadi abang kenal jugalah dengan satu YouTuber, Iman Kamil. So dia offer macam dia mau siapa yang mau dikenali ataupun siapa yang mau dia offer untuk call dia, kasih tahu dia apa yang kau buat dengan YouTube channel, lepas tu dia akan promote kita di dalam YouTube channel dia. So abang macam yang okay, tapi aku tiada video lagi macam tu. Tapi bila ayat dia cakap kalau tiada video apa pun tak apa, call saja-saja pun boleh. So abang pun why not. So abang dapat call. Cuma satu perasaan untuk bila kita dapat call ataupun berhadapan dengan idola kita ni, dia ada satu perasaan yang wow. Sebab abang kagum dengan dia, sebab abang suka cara editing dia. Abang suka video-video dia pun smart-smart semua, ada pengisian lah. Okay. Kalau mau dikomen lebih-lebih pasal cara dia apa semua tu, abang ambil mana yang baik. Itulah abang boleh bagi tahu dengan kamu semua. 4 orang yang ada di sini. 6 juga 4 orang. Jadi kita cerita kita siap. Macam itulah. So, kepada 4 orang yang setia lagi sampai sekarang ni, Sofiana, Kak Ji, Rusadin dengan Hakimi, ada soalan kah? Apa-apa soalan je? Manalah tahu dengan soalan kamu itu, contoh Rusadin tanya abang, tapi jawapan tu diperlukan oleh Kak Ji. Contoh. Sebab dalam kita bertanyakan soalan ni, dia akan memudahkan orang yang mendengar juga. Contoh. Macam contoh, bang syukur bang, macam contohlah kan, bang syukur bagi abang apa? Lepas tu abang pun jawab, okey, syukur ni adalah bila kita menerima seadanya apa yang kita ada. Lepas tu tiba-tiba yang menanya tu suruh Sadin, tiba-tiba yang faham, yang semakin faham tu adalah Hakimi. Itulah proses sebenarnya kenapa kita perlu berada di majlis ilmu. Nah, masuk sudah kita punya ni KO 1111. Abang sudah buka profilmu, abang sudah tengok IG KO 1111. Dia ada nama di dalam tu. Lepas tu ada gambar pun, gambar satu Sya. Lepas tu bila detect KO 11 KO 111 ni adalah perempuan. Assalamualaikum. Antara benda juga yang abang mau kongsi dengan kamu lah, bila kita beranikan diri terjun ke dalam bidang macam IG live apa semua ni, abang cerita ni berdasarkan apa yang abang lalui untuk bulan ini. Boleh katakan dalam 1 bulan ni jugalah abang buat live, lepas tu abang buat lepas tu abang buat macam sekarang abang buat cover hari ni. Kamu ada suggest kah lagu? Abang tak record apa-apa cover lagi hari ni. Tapi kalau kamu ada suggestion untuk cover hari ni, abang akan, sebab abang macam disiplinkan diri untuk setiap hari abang akan post 3 benda. 3 benda, satu row. Jadi macam hari ni dia 1 gambar, 2 cover. Kalau besok mungkin 2 gambar, 1 cover. Adakah cover yang kamu mau request? Memandangkan kamu berada dalam live ni. Abang cerita di mana tadi ya? Okey, berkaitan dengan, padahal aku ni bukan sepopular mana pun, ataupun bukan dikenali pun, kamu je lah kenal abang. Tapi haters ada. Haters ada. Lepas tu IG abang, tak tahu lah kalau kamu pernah rasa, tapi abang baru-baru rasa sekarang. Sebab masa sebelum-sebelum ni abang buat macam aska apa semua kan, nama abang tak naik sangat. Nama abang pula, orang-orang yang macam bertanya tu orang-orang terdekat. Tapi sekali macam abang sebulan ni abang rajin buat as dalam story tu kan, yang tanya tu kan, selalu masuk orang-orang IG shop masuk macam yang, hai, saya saja tumpang, hai, mau beli baju. Padahal aku tanya apa kabar hati kau, tiba-tiba dia cakap boleh beli baju. Macam tu lah.
Abang berpikir lah, kalau aku begini, apalagi kalau orang yang buka chat, apalagi kalau orang yang beribu-ribu punya aska apa kan. Abang nampak chat saya tak? Nampak? Peluang kedua, nampak Nabala Nabila Razali. Alah, abang. Sekejap ah. Jam berapa sudah nih? Best juga cakap slow-slow. Selalu abang kan cakap laju 1 jam. Nanti abang lagu tu peluang kedua. Tapi kita nyanyi di sini lah kan. Si abang nyanyi yang ada musik lah. Oh, suka lah kamu tuh menyanyi ya. Kita nih berada di dalam satu zaman yang dahagakan hiburan. Satu zaman yang dahagakan hiburan. Kadang-kadang abang malu, bukan malu lah, macam tengok IG ni menyanyi, tengok IG tu menyanyi, tengok IG ni menyanyi, macam tu lah. Semua orang macam menjadi satu keperluan untuk menyanyi. Semua okey? Mana sudah YouTube tadi? Peluang kedua. Bang, cover lagu Syubhanul Muslimin. Abang terus screenshot. Ini tengah screenshot sebenarnya. Begini screenshot. Peluang kedua. Karaoke. Bah, ini hadiah untuk kamu-kamu yang bertahan 4 orang nih ya. Mesti semangat mencari. Sebab dari tadi saya chat rupanya lagi lag kejap. Dari tadi saya tengok live abang, tapi nama saya tiada. Itulah. Mana musik dia ni? Alamak. Ni first time ni abang tengok ni. Music ni first time abang dengar. Kalau salah-salah tu biarlah bang. Perfect imperfection. Oh, aku mau dari mula. Oh, ni ada karaoke full version. Menghukum diri kembali untuk mengalirkan air mata tanpa henti lagi. Sepi menghasut diri. Aku first time dengar lagu ni. Teruslah dia punya apa nih? Dia punya chorus. Dan tiada, itu bukan chorus. Maaf andai kau terluka, pintaku hanya peluang kedua rasa cinta. Abang nyanyi dia punya lirik tanpa musik. Sebab abang tak pernah lagi nyanyi lagu ni dengan musik. Jadi tadi tu first time. Sepi menghukum diri kembali untuk mengalirkan air mata tanpa henti lagi. Sepi menghasut diri kembali untuk memikirkan tentang kita tanpa henti lagi. Dia tinggi betul. Dan tiada salah darimu mengingatkanku bila kau tak sempurna. Kau bisikanku yang paling sempurna di matamu. Hanya aku. Maaf andai kau terluka, pintaku hanya peluang kedua rasa cinta.
Salku maaf. Itu je lah, maaf. Sebab aku nyanyi tak sempurna. Kamu request surah Ar-Rahman satu hari nanti. Oh, ini yang satu hari nanti ini lagu macam mana? Bawaku bawa, semuaku sayangku bawa. Macam mana? Suatu hari nanti, aku ingin hidup senang. Aku ingin hidup senang. Aduh, satu hari nanti. Satu hari nanti. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh, mau habis bateri. Lupa apa abang cas semalam. Gitu. Sudah cas kan? Satu hari nanti Najwa Latif ni macam, oh ini abang dah hafal ni. Kan abang sudah bilang abang bukannya menghafal sangat lagu. Assalamualaikum Kalif. Lambat kau masuk sekarang. Lambat kau masuk. Aku inginkan hidup senang. Aku inginkan hati tenang. Setiap doaku untukku, setiap doaku untukmu. Bawaku bawa, semuaku sayangku bawa. Bawaku bawa, semuaku sayangku bawa. Tadi pagi ku patah hati, dia tak mungkinkan kembali. Kau tak perlu faham apa yang kau rasa, tak perlu bersedih, jangan membuang masa. Bawa, semuaku sayangku bawa. Ku bawa. Satu hari nanti aku kan bebas, dan pada hari itu dengar aku nyanyikan So Kalif ni antara orang yang istiqomah dalam live abang. Ada soalan? Dia ngam juga apa ni? Live. Kalau ada haters pun seronok juga sebenarnya. Sebab diorang akan kecoh dalam ni kan. Tapi itulah, kita bagi masa, kita raikan orang-orang yang tidak berapa mau haters ni, yang abang raikan kepada adik-adik yang 4 orang ni. So, kalau tidak haters, kita boleh fokus ni. Kalau ada haters pula, kita macam memenahan menengok chat tu. Oh, banyaknya. So, ada soalan? Tapi rata-rata yang live dengan abang, yang betul-betul kenal abang, dorang memang, dorang tahu apa yang abang bawa, macam apa yang abang akan kongsikan. Oke, sekarang kita berada di menit 44. Banyak pula desain-desain cantik. Kamu tengah cari bahan bang untuk desain. So, 4 orang yang berada di dalam ni, apa lagi abang mau kongsi ya? Abang mau kongsi apa lagi ya? Apa yang kau mau tahu? Soalanku. Ataupun coba kamu respon kepada 3 orang yang ada di dalam ni. Apa pengisian yang kamu paling ingat sebelum ni? Pengisian yang abang kongsi dengan kamu. Apa? Kalau kamu ingat lah. Bang, kalau bapak kawan meninggal, berarti kita silakan Al-Fatihah. Tidak sampai macam dia tidak ada
Sebab kalau kita mendoakan orang ni, dia akan ada dapat something di sana. Kalau orang yang bukan Islam, dia tak dapat apa-apa pun. Kita just macam salam takziah je lah. Yang abang tahu lah, setahu abang macam, sebab kalau kita hadiah sedekahkan Al-Fatihah, sebab benda Al-Fatihah ni akan sampai kepada orang yang kita doakan tu, dengan syarat orang tu Islam. Untuk soalan yang Khalif ni, orang tu bukan Islam, jadi benda tu diorang terputus. Semua benda yang macam itulah kan bahayanya. Kalau bukanlah bahaya, ruginya kalau orang yang baik-baik ni tapi tidak ada sentuhan Islam dalam hati dia, ataupun dia bukan orang Islam, maka tiada ganjaran apa-apa pun yang kalau dia pahala tak berjalan sebab bukan orang Islam. Ucap takziah je lah. Dan jawapan kedua abang akan cuba rujuk dengan ustaz-ustaz yang lain lah. Cuma dari fatwa hati abang sepanjang abang belajar ni, kalau kita sedekahkan pun tidak sampai dengan orang tu. Sedekah untuk diri kita je lah. Maksudnya kita ada pahala sebab kita mendoakan dia. Cuma yang dia tiada apa-apa sudah. Dia sudah terputus. Dia tinggal menunggu, ya Allah, astagfirullahaladzim, na'udzubillah, dia tinggal menunggu azab je. Tapi siapalah kita kan, kita pun tak tahu. Orang yang macam contoh bapak kawan itu meninggal, manalah tahu di ujung hayatnya tu dia ada ucap kalimah syahadat tanpa kita tahu semua. Kita semua ni tak tahu yang dia tengah ucap kalimah syahadat. Biarpun sudah ditanam dalam keadaan Kristian, semua orang meratapi dalam keadaan dia kuat agama, dalam Kristian dia memang sangat kuat. Tapi rupa-rupanya masa dia menghembuskan napas terakhir tu, rupa-rupanya dia Islam. Kita tak tahu. Itulah bab syurga neraka ni urusan Allah kan. Cantik juga soalanmu ni. Okay, untuk Sabri pula, respon Sabri, jaga mulut, jaga adab. Yes, jaga akhlak, paling penting. Dalaman ni cantik, dia akan membuahkan hasil. Macam ni lah adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Nah, kalau sudah mula adik-adik yang dirahmati Allah sekalian ni, adalah tu. Kalau kita nak jaga akhlak, lepas tu kita cuba berpura-pura yang kita ni berakhlak, tak akan nampak. Sebab di dalam dia tak cantik. Tiba-tiba kau mau acak-acak cantik di depan, di luar memang tak akan mengena. Sebab kamu pernahkah jumpa macam tiga-tiga orang yang di dalam ni semuanya kaki program kan? Dan Sofiana, 4 orang rupanya kaki program. Kamu pernahkah pergi program macam jumpa semua adik-adik abang di dalam ni semua kaki program, baik daripada papar, keke dan tuaran. Kamu pergi satu tempat program apa semua, muslimin dan muslimat. Abang cerita dua-dua ya. Kalau muslimat, Sofiana pun dapat terasa benda ni. Sebab Sofiana pun orang yang berada dalam dunia kemuslimatan. Sofiana, kau pernah macam, kamu lah pernah jumpa macam muslimat ni kan, dia pakai tudung labu, tapi tudung labu itu tidak sesuai dengan dia. Ya memang betul tudung labu itu macam menutup dan sebagainya, cantik dipandang dan sebagainya. Tapi disebabkan macam ada something wrong dengan dalaman dia, menyebabkan tudung yang dia pakai itu tidak sesuai dengan keadaan dia. Kau pernah rasakan macam terus kita rasa macam awkward tengok macam yang tidak mau dengan dia, macam belum sampai fasa lagi. Ataupun kamu-kamu yang adik-adik macam Khalif ke siapa lagi, abang sebut nama juga, macam Khalif, Rusadin, Sabri, pernah rasa macam tu kan, yang macam awkward tengok orang tu macam peliknya, macam tak sesuai je. Ataupun kamu pernah berdepan dengan muslimat yang baru perlahan-lahan mau jadi muslimat, pakai tudung labu, dia akan nampak pelik. Cara potong tudung pun salah, lepas tu cara lipat tudung pun salah. Coba kau tengok kakak-kakak yang lama sudah pakai tudung labu ataupun biasa sudah pakai tudung labu, kau tengok pun yang macam kita tengok dia pun selesa, ngam, terletak. Ni kalau memandangkan muslimin ramai dalam ni kan. Macam abang, secara personal abang, ialah kenal ramai sudah muslimat dan sebagainya. Dan dari segi pemakaian dan sebagainya, daripada seksi pernah kita nampak sampai ke tutup-tutup semua ni, ialah dunia sekarang ni macam-macam je kan, kita boleh nampak kan. Sepanjang abang hidup, abang sangat suka ataupun tenang melihat muslimat yang menjaga auratnya bila dia pakai tudung labu. Tertutup sini dia, macam tudung dia tu terletak je. Kamu boleh tengok IG abang yang gambar mami abang pakai tudung.
Abang suka tengok keadaan tudung tu yang tak terlampau termasuk dia punya tudung, tak terlampau terbuka. Terbuka tu macam kembang sangat, yang terletak je. Ataupun kalau siapa yang dapat tengok IG Kak Syasha, tengok Kak Syasha, cara Kak Syasha pakai tudung. Abang suka tengok keadaan muslimat begitu. Bonggol tak terlampau besar, lepas tu labu tak terlampau labu, dan pendek tak terlampau pendek. Kan ada kan macam kita kekok betul, kita tengok macam tak ngam dengan dia. Abang pernah lagi jumpa muslimat yang pakai purda, tak ngam dengan dia purda tu. Macam kamu tuaran ramai pakai purda kan. Terus tengok dia pun macam tak ngam mau pakai. Biarpun kau buat tu baik, pakai tudung labu, tapi macam tak ngam dengan kau. Macam tu. Sebab apa? Dalaman boleh katakan dalaman dia tu ada masalah sikit. Itu muslimat. Kalau muslimin pula pakai baju Melayu macam salak-salak. Abang faham kamu semua yang 5 orang dalam ni mesti kamu pernah rasa benda tu. Okay? So kepada KO111, abang tak tahu kau siapa. Jadi abang tengah bercerita dengan adik-adik usrah abang yang 4 orang ni yang biasa berprogram. It's okay. Lambat masuk, keluar masuk apa tu dari anda semua. Cuma yang siapa yang stay kita akan borak bercerita lah. Kan? So kamu yang adik-adik yang rajin berprogram ni, kamu akan faham lah cerita yang abang bawa ni, sebab kita sama-sama kaki program. Macam itulah. Nice. Penjagaan akhlak ni sangat penting. Contoh dalam kereta, bawa kereta, contoh kamu tak bawa kereta pula, tapi menahan sabar dengan satu benda. Ya ramai. Sampai rasa macam awkward kan, macam tengok yang peliknya. Kena lagi kalau AJK. AJK itulah kalau abang handle program di KK, abang yang macam pantau adik-adik KRU, abang sentiasa kasih main-main AJK. Kamu tengok tu peserta AJK tu, temberang tak tu? Abang selalu kasih malu-malu dorang. Sebab abang pernah berada di tempat kamu juga sebagai budak KRU. Abang budak KRU zaman, tahu zaman abang bila? Zaman 2007, 2008, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Abang 5 tahun abang jadi AJK KRU KK. Budak KRU. Jalan je, abang, itu Azrin tu, budak KRU. Kita akan ada rasa perasaan temberangnya bila handle program. Abang pun pernah rasa benda tu. Jadi disebabkan abang pernah rasa dan abang sudah berjaya keluar daripada ketemberangan itu yang abang nasihatkan dengan adik-adik yang lain. Bagaimanalah kita mau membimbing begitu tu bang, padahal kita pun dalam keadaan memperbaiki diri. Maka dengan itulah Rusadin sama-sama perbaiki. Macam Saidina Ali pernah satu situasi di mana Saidina Ali ada satu pakcik dengan anak dia datang ke Saidina Ali. Abang rasa abang pernah cerita benda ni, iaitu bab menegur. Datanglah seorang pakcik ni bawa anak dia. Wahai Saidina Ali, saya mau kau bagi nasihat dengan anakku ni. Anakku ni kuat makan kurma, dia kata. Nanti tak lama patah je. Apa tu, potong kaki je dia ni, makan manis je. Saidina Ali kata dia cakap apa? Bawa dia besok. Saya tak dapat bagi nasihat hari ni. Bawa dia besok. Bawa besok? Aku jauh datang ke sini semata-mata untuk dapatkan nasihat kamu. Tak apalah, aku balik. Besok dia datang, dia berkongsi. Saidina Ali, dia kata, ni anak aku. Okey, sini. Kenapa kau makan kurma ni? Aku nasihatkan kau jangan makan kurma nanti. Terus yang budak tu pun, okey. Settle sudah bab tegur apa semua tu, permintaan tu okey sudah. Tapi yang menjadi persoalan pakcik tu, kamu pun tertanya-tanya juga, kenapa kena datang besoknya? Lepas tu dia tanya, boleh saya tanya, kenapa? Kenapa suruh datang hari ni? Kenapa tak cakap semalam je? Padahal benda simple je pun. Kata Saidina Ali kata apa? Waktu, dia kata. Macam ni. Waktu kau minta aku tegur anakmu itu makan kurma untuk bagi nasihat, dalam mulutku ada kurma. Maksudnya di sini, sebelum kita memperbaiki orang, pastikan kita pun perbaiki diri. Dan pastikan kalau kita macam menegur orang dan sebagainya, pastikan juga diri kita pun kita tengah perbaiki ataupun sedang perbaiki, bukan baru mau perbaiki. Contohlah kan kita tengok macam salah-salah je kan, macam contohlah main TikTok. Kita pun kaki main TikTok ni, tapi kita suruh dia berhenti.
Kita suruh dia dulu berhenti, baru kita berhenti. Tak jadi. Kita kena ada di dalam tu. Ish, aku mau berhenti bawa main TikTok ni. Terus tengok, aduh kenapa dia main TikTok tu. Tapi kita sudah mulakan dengan diri kita. Kita memang ada perasaan yang mau berhenti TikTok. Dapatkan? Aku bagi contoh TikTok ni paling dekat lah. Jadi maksudnya kau ada perasaan mau berubah. Bukan yang macam kau tengok dia kan macam tidak patut aku main TikTok gini. Padahal dalam hati kau tiada lagi perubahan ataupun ingin keluar daripada perubahan itu tiada. So maksudnya di sini dalam kau memperbaiki orang tu. Macam sekarang kan, padahal kita pun dalam keadaan memperbaiki diri. Ini okey ni kau tegur orang tu sebab kau dalam keadaan perbaiki. Yang dia tu kita wallahu alam sama ada dia dalam mood mau perbaiki ataupun dan sebagainya. Dapat tangkap kan abang apa yang abang maksudkan kan? Maksudnya itulah yang paling cantik sebenarnya. Semua orang ada jalan masing-masing. Kita tidak boleh. Satu juga jangan terus suka menghukum orang. Yang kau buat tu salah, yang aku buat ni betul. Setiap orang ada jalan dia dan setiap orang ada betulnya dia. Abang rasa abang betul, Sabri rasa Sabri betul, Khalif rasa Khalif betul, KO 1111 pun rasa dia betul. So, itulah abang ni kalau di Kuim, abang terkenal dengan perkataan meraikan. Abang raikan je. Selagi mana benda tu tidak memudaratkan. Kalau situ sudah dia membunuh diri, takkanlah abang mau raikan kan. Oh, mau bunuh diri? Bunuh diri lah. Tak apa. Okey, siap ke? Tak. Bil hikmah. Tengok, hikmah ni bukan baik. Hikmah ni bukan dalam keadaan baik-baik. Bukan. Hikmah ni adalah kau bertindak mengikut keadaan pada ketika itu. Bayangkan makcik lalu di satu, dia mau melintas jalan. Tiba ada kereta. Takkan kau tegur secara berhikmah? Kita kononnya, makcik tu kau kena tegur secara berhikmah. Hikmah yang kita faham, makcik kereta lalu. Sopannya, tak kan? Hikmah waktu itu kau kena tegur, makcik kereta. Tak ada yang macam sopan santun lagi. Makcik tumpang lalu, mari cepat sikit makcik, ada kereta mau lalu, kena langgar kita makcik. Tidak. Hikmah ni adalah mengikut keadaan. Dan juga dalam kamu menegur orang, selagi kamu boleh berlembut. Dan terkadang perlu juga ada satu ketegasan. Tegas. Bukan kita marah. Sebab Imam Malik sendiri pernah pesan, dalam kita mau menegur orang ataupun memberi kebaikan, jangan, atau menegurlah terutamanya, menegur, jangan kau selitkan kemarahan. Macam contoh, ini teguran, ini marah. Bila kau mau sampaikan kepada handphone ni, kau mau marah handphone ni kan, yang sampai dulu bukan kebenaran, bukan apa yang kamu tegur, tapi yang sampai itu adalah marah. Macam itulah. So dalam adab menegur ni pun jangan selitkan kemarahan. Sebab apa? Kalau kau selitkan kemarahan dalam kau menegur, teguranmu tak sampai. Yang sampai adalah kemarahanmu. Okay, nice. Semua dapat tangkapkan yang abang cuba untuk sampaikan kan? So terima kasih kepada Khalif dan juga pada Rusadin. Dua-dua ni yang tanya soalan. Mantap kamu dua ni. Sebab kita pernah usroh sama-sama bang, kan? Ingat lagi kan yang kita usroh pimpinan tu? Excitednya kamu. Baru masa tu abang tengok kan muka kamu macam muka nampak artis tu. Abang doakan juga moga Rusadin, Khalif, Sabri yang ada di dalam ni, kamu ni menjadi salah seorang idola kepada adik-adik. Dulu abang di tempat kamu dulu. Masa abang form 3, form 4, abang pernah tengok satu orang abang tu, aku mau jadi macam abang tu. Macam lagi kerja di rumah. Okay. Aku live ni satu minit lagi. Dapat tangkap kan? So, akhir kalam daripada abang. Orang tenang selalu menang. Orang beriman jiwanya aman. Orang jujur selalu bersyukur. So, ingat tu. Kamu kena tenang setiap apa yang kamu lakukan. Kamu kena beriman. Kalau kamu tak aman dalam hidup kamu, tak tenang, maksudnya kamu tak beriman lagi. So please, didik jiwa kamu jadi orang yang beriman. 10 saat daripada sekarang. So kita jumpa lagi di live akan datang. Terima kasih tau soalan tadi. So abang end macam ni.